Dalam pada itu, sumber berkata suspek yang ditahan dipercayai menerima rasuah bagi menghubungkan antara kontraktor dan pihak atasan, inverted comma. Katanya beberapa kontraktor yang disoal-sesat mengaku bersetuju membayar komisen sebanyak 3 hingga 5% dan dimasukkan ke dalam akaun sebuah parti politik, kononnya untuk tujuan pembiayaan politik. Jeng 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 jeng. Kawan dia bayar 200,000 kepada orang tertentu untuk dapat projek tu. Kawan dia bayar 200,000. Lepas tu, projek apa? Projek yang melibatkan seorang ulama PAS. Ulama mana? Saya tak nak sebut lah. Tetapi melibatkan hujan. Apa dia? Tuan-tuan fikir sendiri. So, tapi bukan saya kata dia dapat ataupun ulama tu yang dapat duit. Bukan. Pegawai. Dan ada di antara kontraktor tu, termasuk yang berjumpa yang saya dengar sebagainya, mengatakan mereka dah bagi duit untuk pilihan raya. Sebab pilihan raya dekat. Mereka dah bagi duit untuk pilihan raya. Ini bukan saya sebut. Dalam SPM sebut juga. Saya pun sebut juga. Ada orang cerita. Dia dah bagi duit. Dia dah bagi duit. Kontraktor ni dah bagi duit. Tapi dia bagi dana, kononnya dana pilihan raya. Dengan tuan-tuan pasti ke parti yang tuan-tuan sokong takbir itu suci? Sebab itu bila Datuk Seri Anwar kata ada di kalangan mereka mengambil dana daripada judi, berhati-hati. Sebab sekarang ini, bab kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, data itu ada pada saya. Saya Perdana Menteri. Kataan bukti kelima, keenam, ketiga, bawalah semua. Tunjukkan kepada mahkamah Anwar adalah pembawa agenda LGBT. Kegagalan membawa fakta tersebut, Razman kalah dan Razman kena bayar Anwar Ibrahim. Dan ini bukan kali pertama Razman ni kalah. Kalah saman fitnah ni. Namun begitu, apa yang berlaku? CEO disyaki dalang agih projek runding terus kerajaan PN 92.5 bilion direman. Okey. Seorang ketua pegawai CEO, eksekutif CEO, syarikat swasta ditahan Suruhanjaya SPRM setelah disyaki menjadi orang tengah dalam pengagihan projek kerajaan bawah pakej rangsangan ekonomi sepanjang 2020 hingga 2022. Suspek lelaki berusia 42 tahun itu ditahan malam tadi ketika hadir memberi keterangan di ibu pejabat SPRM bagi siasatan. Menurut sumber, CEO itu dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Putrajaya pagi ini dan direma 5 hari bermula hari ini sehingga 10 Januari. Katanya SPRM membuka beberapa kertas siasatan terhadap sekurang-kurangnya 5 individu yang dipercayai menjadi dalang atau orang tengah kepada beberapa syarikat untuk memperolehi projek bernilai di antara 50 juta sehingga 500 juta secara rundingan terus. Hampir 90% projek yang diberikan secara rundingan terus masih belum dilaksanakan kerana tiada pengeluaran surat setuju terima. Surat SST, surat setuju terima lagi. Justru SPRM akan memfokuskan kepada siasatan terhadap 10 projek yang sedang berjalan, membabitkan perkembangan projek antara 10 hingga 20% katanya. Pada 9 Disember lalu, SPRM berkata fokus siasatan berhubung dakwaan salah guna dana pakej rangsangan ekonomi ketika COVID-19 akan tertumpu kepada 92.5 bilion, iaitu jumlah yang telah dibelanjakan oleh Kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini. SPRM berkata hanya 92.5 bilion melibatkan dana kerajaan. Berdasarkan jumlah itu, 92.5 bilion melibatkan dana kerajaan, manakala 437 bilion bukan daripada kerajaan. Moratorium, daripada daripada KWSP dan sebagainya. Dalam pada itu, sumber berkata suspek yang ditahan dipercayai menerima rasuah bagi menghubungkan antara kontraktor dan pihak atasan, inverted comma. Katanya beberapa kontraktor yang disoal-sesat mengaku bersetuju membayar komisen sebanyak 3 hingga 5% dan dimasukkan ke dalam akaun sebuah parti politik, kononnya untuk tujuan pembiayaan politik. Jeng 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 jeng. Sementara itu, Ketua SPRM Azam Baki kita Dewi mengesahkan penahanan dan makluman kesesahan mengikut Seksyen 16A Akta SPRM. Okey, saya ulang. Katanya ke dalam akaun sebuah parti politik untuk tujuan pembiayaan politik. Saya tak nak nanti SPRM panggil saya lah, tapi saya ada berborak dengan seseorang tu tempoh hari, tuan-tuan. Dia kata, again, ini cakap dengar, jadi SPRM tak boleh panggil saya. Ini cakap dengar, hearsay. Dia cerita kat saya, kontraktor ni cerita kat saya,
Dan saya pun tak ingat siapa dia. Tapi kontraktor ni cerita kat saya. Dia kata, kawan dia bayar 200,000 kepada orang tertentu untuk dapat projek tu. Kawan dia bayar 200,000. Lepas tu, projek apa? Projek yang melibatkan seorang ulama PAS. Ulama mana? Saya tak nak sebut lah. Tetapi melibatkan hujan. Apa dia? Tuan-tuan fikir sendiri. So, tapi bukan saya kata dia dapat ataupun ulama tu yang dapat duit. Bukan. Pegawai. Pegawai mana? Saya tak nak sebut juga. Tetapi ada. Untuk dia nak dapatkan projek, securekan projek-projek pada zaman itu. Kerana pada masa itu, tidak ada tender. Semua, bukan semualah. Kebanyakan projek adalah secara tender terbuka. Tender terbuka. Ada secara rundingan terus. Bukan tender terbuka. Adalah secara rundingan terus. Jadi ini adalah antara orang tengah dan dia minta komisen. Betul. Apa yang disebut tadi tu betul. Ada yang disebut tadi tu betul. Ada beberapa kontraktor yang mengaku memang mereka memberi ratusan ribu sehingga jutaan ringgit. Ratusan ribu ni tuan-tuan untuk buka cerita je dulu, tak masuk juta. Ratusan ribu ni adalah untuk buka cerita. Buka cerita. Ini baru buka cerita. Belum lagi kita nak setuju tak setuju, tu cerita lain. Tetapi bila Pakatan Harapan take over sekarang ini, terpaksa revise itu yang Anwar sebut tu, banyak projek rundingan terus diorang sekarang ini tengah revise balik. Kita baca tadi hanya 80% kan? Hanya 80%. Kalau kita baca tadi dia kata justru 90% projek belum lagi dapat SST. Dah bagi dah projek tapi belum dapat surat setuju terima. Hanya 10% saja yang sudah dapat SST. Ada yang dah kata setuju tapi belum dapat SST, surat setuju terima daripada kerajaan. Dapat SST ni as good as dapat PO lah, purchasing order. Kira setuju lah tu, dah kira kontrak lah. Tapi 90% belum dapat SST, 10% dah dapat SST. Tuan-tuan, ni saya nak bagi tahu. Kenapa lama sangat? Sebab masa tu kan COVID. Masa tu kan COVID. So bila COVID, isu dia apa tuan-tuan? Isu dia adalah diorang tak dapat nak, kan parlimen tutup masa tu kan. Mula-mula parlimen tutup kan. Lepas itu bila parlimen buka, bila kerajaan buka, baru diorang dapat boleh bagi. Agih, proses kerajaan ni bukan sekejap, ambil masa. Kadang-kadang setahun. Baru nak laksana pilihan raya. So pada masa itu, ada di antara mereka kata, bagilah kami duit advance. Yang inilah yang susah nak trace. Sebab duit advance ni banyaknya cash. Yang ni kita dengar cerita je. Kita tak boleh nak buktikan. Yang ada yang terima secara cash. So bila terima secara cash dengan dengan jaminan bahawa menang saja kerajaan ini, maka mereka akan dapat dana projek-projek tersebut. Now, sekarang tuan-tuan faham tak kenapa ramai sangat yang meroyan di dalam Perikatan Nasional dan kenapa Perikatan Nasional tak nak buat kerajaan perpaduan dengan Pakatan Harapan? Sekarang dah faham kan? Kenapa kerajaan ataupun Perikatan Nasional ni tak nak bentuk kerajaan perpaduan ataupun tak nak bersama dalam kerajaan perpaduan yang ada? Kenapa itu berlaku? Sekarang ni faham dah. Sebab kenapa kerajaan perpaduan ini PN tak nak siap tulis sign kat situ, kami tidak terima. Kenapa mengacau tuan-tuan? Ini tadi kita sebut 92.5 bilion itu rupanya majoriti projek itu diberikan secara rundingan terus, dan ada di antara kontraktor tu, termasuk yang berjumpa yang saya dengar sebagainya, mengatakan mereka dah bagi duit untuk pilihan raya sebab pilihan raya dekat. Mereka dah bagi duit untuk pilihan raya. Ni bukan saya sebut, dalam SPM sebut juga, saya pun sebut juga, ada orang cerita dia dah bagi duit, kontraktor ni dah bagi duit, tapi dia bagi dana, kononnya dana pilihan raya dengan jaminan untuk mereka menang, dan kalau mereka menang maka projek-projek tu mereka akan dapat lah. Yang meroyannya tuan-tuan, sebab projek-projek tu tak dapat. Itu yang meroyan tu. Kenapa dia meroyan? Projek tu tak dapat sebab orang yang mereka, the horse that they bet on sekarang ini sudah kalah. Parti mana tu tak penting. Tuan-tuan boleh tengok sendiri mana agensi yang dapat dana paling banyak. Tuan-tuan carilah. The horse that they bet on is now dah lost, dah kalah. Kalau mereka bersama dengan Pakatan Harapan membentuk kerajaan perpaduan, bayangkan tuan-tuan, Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri.
Of course, menteri-menteri itu di kalangan Pakatan Harapan. Kalau Perikatan Nasional masuk dalam tu, kena makilah dia dengan kontraktor-kontraktor tu. Kena makilah dia dengan kontraktor-kontraktor tu. Bukan ke kami ni sebelum ni yang bagi duit pada engkau, kau jadi kerajaan, sekarang jadi kerajaan kami tak dapat apa pun, duit dah keluar ni. Duit dah keluar ni. Tuan-tuan, suci ke parti macam tu? Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan yang dalam TikTok, yang dalam Facebook, YouTube, yang dalam Twitter saya ni. Tuan-tuan pasti ke parti yang tuan-tuan sokong takbir itu suci? Sebab itu bila Datuk Seri Anwar kata ada di kalangan mereka mengambil dana daripada judi, berhati-hati. Sebab sekarang ini, bab kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, data itu ada pada saya Perdana Menteri. Data itu ada pada saya boleh tengok dan cari sendiri data itu sekarang. Dulu dia pembangkang, dia tak boleh tengok data di dalam kerajaan. Sekarang ini dia dah duduk dekat kerajaan. Dokumen-dokumen itu semua dah ada. Sebab itu orang pastrol kan, meja Anwar bersepah dengan dokumen-dokumen. Meja dia orang bersih je. Nak tunjuklah bahawa sebenarnya dia orang ni dah buat laksana kerja dengan baik, dah bersih ni. Anwar nak tunjukkan the amount of work yang dia nak buat. Bukan nak cari kesalahan sahaja, tuan-tuan. Kena cari kesalahan tu. Sebab dia nak kena tampal, tampung dan tompang balik lompong-lompong, orang kata lobang-lobang yang telah digali oleh kerajaan sebelum ini. Dia nak kena bersihkan balik tu. Dan tuan-tuan, salah satu kenaikan harga inflasi ini berlaku disebabkan oleh korupsi, disebabkan oleh salah guna kuasa. Cost ni macam ni lah. Cost of doing business naik, harga barang akan naik lah. Nak dapat projek kena rasuah, konon-kononnya untuk pilihan raya. Bila nak dapat projek untuk rasuah, duit rasuah tu tuan-tuan ingat siapa bayar? Tuan-tuan saya lah yang kena bayar. Betul? Rasuah dia dah ada kos. Contohnya kos dia 10 juta, dia nak rasuah 1 juta. Kos dia jadi bukan 10 juta, kos dia 11 juta. 11 juta tu bila dia jual, dia tak jadi 10 juta, dia kena jual 11 juta. 1 juta tu dia transfer balik pada kita dalam bentuk jualan kos. Itu antara sebab inflasi. Cost of doing business. Tak percaya? Korang tak percaya corruption ni adalah antara penyebab inflasi. Penyebab kenaikan harga barang. Cost of doing business. Terima kasih. Hakikat. Kau percaya tak percaya? That's how it is. Last kali kita bercerita tentang pas kaki fitnah, tuan-tuan. Saman Anwar. Mahkamah perintah Razman fail penyataan pembelaan. Mahkamah Tinggi Taiping memerintahkan Ketua Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria memfailkan pernyataan pembelaan berhubung zaman fitnah yang dikemukakan oleh Perdana Menteri. Peguam Sangkar Nair yang mewakili pengurusi PH itu mengesahkan keputusan pengurusan kes hari ini mengenai saman sivil berkaitan dakwaan Anwar membawa agenda LGBT. Yang Arif Nur Ruwena Muhammad Nurdin memerintahkan defendant iaitu Razman memfailkan pernyataan pembelaan selewat-lewatnya 31 hari bulan Januari dan untuk pelanti memfailkan jawapan pembelaan selewat-lewatnya 20 Februari. Pengurusan kes ditetapkan pada 24 Februari 2022 melalui Zoom. Peguam Jaden pun turut mewakili Anwar manakala Razman diwakili Peguam Nurul Atikah Badrul Isham. Pada 5 Disember lalu, Anwar dan juga Presiden PKR memfailkan saman fitnah atas kapasiti peribadi terhadap Razman. Terdahulu 9 November, Ahli Parlimen Tambun itu dilaporkan mengeluarkan surat tuntutan kepada pemimpin PAS itu menuntut 5 juta dan permohonan maaf secara terbuka berhubung dakwaan membawa agenda LGBT dan menjadi boneka DAP. Surat tuntutan itu menyatakan Razman membuat dakwaan di Pasar Malam Tebuk hancur di Perak 3 hari sebelum itu, iaitu 6 November. Pakatan Harapan ini, ketua dia Anwar Ibrahim. Yang duduk belakang dia DAP. Kalau pakar Pakatan Harapan, tuan-tuan pakar Pakatan Harapan, orang-orang Melayu yang ada menyokong Pakatan Harapan, berarti dia menjadi tangan-tangan yang nak menyerahkan negeri kita ini dan negara kita kepada DAP yang akan diketuai oleh Anwar Ibrahim dan Lim Kit Siang.
Kalau Anwar Ibrahim kita tahu dia nak bawa agenda LGBT. Anwar Ibrahim kita tahu dia nak bawa agenda LGBT oleh Anwar Ibrahim Lingkit Siang. Kalau Anwar Ibrahim kita tahu dia nak bawa agenda LGBT ke dalam negara kita ni. Kalau Anwar Ibrahim kita tahu dia nak bawa agenda LGBT ke dalam negara kita ni. Lelaki boleh kahwin lelaki, perempuan boleh kahwin perempuan. Tu satu. Dan yang kedua, DAP kita tengok hari tu dia bawa agenda komunis. Astaghfirullahalazim. Agenda LGBT tuan-tuan. Dengar tu tuan-tuan. Agenda komunis, agenda LGBT. Kesian agenda LGBT. Okey, dia macam ni lah tuan-tuan. Kes saman fitnah ni mudah je. Kes saman fitnah mudah je. Sekarang ini, inilah masanya Razman. Saya dah hilang respect sebagai seorang ustaz lah. Saya panggil Azman ya, Razman. Razman ni buktikan di mahkamah yang adil ini bahawa Anwar adalah pembawa agenda LGBT. Okay? Ni benda yang diulang-ulang oleh puak-puak PAS dan Bersatu dan sewaktu dengannya, inilah dia. Agenda LGBT ni adalah benda yang diulang-ulang oleh dia orang ni. Masa saya berdebat dengan dia orang pun, inilah dia. Dia ulang benda ni. Anwar ni bawa LGBT, Anwar bawa LGBT. Now, dia bawa lah video Anwar cerita pasal kes LGBT, homosexuality dalam, adalah video-video tu kan. Saya dah pernah tengok. Saya tahu dah video tu, lama dah video tu. Dan saya faham konteks Anwar tu bercakap, saya faham. Tapi sekarang ini, pada saudara Razman, kalau dia nak menang kes ni, saya bagi anda tips ni. Even Nur Atikah, lawyer dia tu pun tahu. Tips nak menang ni Razman mudah je. Razman kena bawa ke dalam mahkamah bahawa Anwar ni adalah pembawa agenda LGBT. Bawa bukti-bukti dia. Anwar ni pembawa agenda LGBT sebab 1, 2, 3. Bukti yang pertama, video. Bukti yang kedua, kenyataan. Bukti yang ketiga, agenda. Bukti yang keempat, penyataan. Bukti kelima, keenam, ketujuh. Bawalah semua. Tunjukkan kepada mahkamah Anwar adalah pembawa agenda LGBT. Kegagalan membawa fakta tersebut, Razman kalah dan Razman kena bayar Anwar Ibrahim. Dan ini bukan kali pertama Razman ni kalah. Kalah saman fitnah ni. Ini bukan kali pertama Razman ni kalah saman fitnah. Ini bukan kali pertama. So mudah je. Kan? So walaon nak cakap apa? Nak bawa lagi agenda LGBT, silakan. Sekarang ni bos kamu dah kena saman. So tugas dia bawa. Kalau tidak, 90 lebih ribu, berapa ratus orang, berapa ribu orang yang pergi share, yang pergi like, yang pergi sebarkan benda tu, yang percaya dengan benda tu, dua perkara kamu kena buat. Sama ada kamu, kalau benda ini tidak boleh dibuktikan, kamu kena pergi jumpa Anwar Ibrahim, mohon maaf, delete dulu video tu, delete dulu yang kamu sebar tu. Mohon maaf, bukan pada Tuhan saja, pada Anwar Ibrahim. Sebab tu fitnah ni tuan-tuan, dosa dia tak cukup sekadar kita minta ampun dengan Tuhan. Kita kena pergi jumpa orang yang difitnah tu. Kita kena beritahu, aku dah fitnah kau, aku dah sebarkan. Tetapi memberitahu orang yang difitnah yang kita memfitnah dia itu pun satu dosa. Itu macam mana? Yang tu antara kita dengan Tuhan lah. Yang tu you all dengan Tuhan lah kena menjawab. Gagal, tuan-tuan kena cari orang bernama Anwar Ibrahim dekat Padang Masyar nanti. Dan minta maaf, jangan tanya Iswardi kalau kita jumpa kat Padang Masyar, jangan tanya Iswardi, kat mana Anwar Ibrahim? Sebab Anwar tak kenal saya. Walaupun saya kenal Anwar tak kenal saya. Anwar Ibrahim tak kenal saya, jumpa-jumpa itu Iswardi tu, Iswardi tak tolong, kat mana Anwar Ibrahim ni? Allahualam, saya tak tahu. Padang Masyar ni luas, pergilah cari. Saya pun ada urusan saya sendiri yang saya kena uruskan. Tak larat saya nak pergi tengok ni.